Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi waftah alaina بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال ونعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيل الأسقام ومن جميع الأمراض يا رب العالمين. Alhamdulillah, episod yang kedua tentang masalah puasa yang saya ingin berkongsi dengan muslimin muslimat yang ikut dalam ruangan Mafatih Ramadan, dan di masa yang sama juga kita boleh berkongsi dalam ruangan anda tanya dan kami jawab. Maknanya di masa yang sama program Mafatih Ramadan, dan saya juga ingin supaya siapa yang masuk dalam raikan kita ni, bernamik kita ni, mohon kalau ada soalan dan apa sahajalah boleh berkongsilah insya-Allah. Dan alhamdulillah, mohon jugalah kepada yang telah masuk, mohon share sebanyak mungkin, kerana itu adalah dakwah ad-dallu 'alal khair kafa'ilih. Orang yang tunjuk di atas kebaikan, pahala dia seperti orang yang melaksanakan atau orang yang buat. Jadi alhamdulillah kita sambung lagi apa yang saya telah kecek semalam, iaitu rukun-rukun puasa. Rukun-rukun puasa, arkan as-siyam. Rukun-rukun puasa ni iaitu ada 3. Ada setengah kitab sebut rukun ada 2, iaitu niat dengan imsak. Dan ada sebut juga rukunnya iaitu 3, iaitu as-saim, iaitu orang yang berpuasa. Yang kedua an-niyah, iaitu kena niat. Yang tiganya iaitu al-imsak anil muftirat, iaitu kita menahankan daripada perkara yang membatalkan puasa kita. Jadi rukun yang pertama iaitu niat. Niat secara ringkasnya semua kita tahulah, iaitu mana al-qasdu, iaitu qasad atau tuju. Iaitu qasad situ iaitu qasdus siyam, iaitu kita qasad dan kita tuju, kita sengaja. Sengaja iaitu sengaja puasa. Niat puasa. Niatnya iaitu di hati. Tak cukup kita belafaz dengan lidah. Kita kata aku berpuasa esok hari daripada bulan Ramadan yang difardukan atasku kerana Allah. Tapi dalam hati tak ada hadir, mana hati tak ada ingat apa sahaja pun, tak ada ingat kata nak puasa, maka pada ketika tu tidak dikirakan niat saat ni. Bahkan niat saat ni itu tidak disyaratkan belafaz dengan niat. Tetapi sunat dalam mazhab Syafi'i iaitu yustahab at-talaffudhu biha, iaitu sunat belafaz dengan niat. Sunat belafaz dengan niat. Dan sah niat dengan tiap-tiap amal yang menunjuk di atas niat. Seperti kita bangun bersuhur, contohnya lah. Kita bangun bersuhur kerana nak puasa, atau minum kerana takut dahaga siang hari nak puasa.
atau makan kerana nak menahan menakan kerana tak boleh makan siang hari kerana puasa, atau dia saat itu jima isteri dia takut naik matahari, takut naik fajar, dan di masa yang sama dia ingat dalam hati kata dia puasa, maka pada ketika tu dikirakan niat. Sebab itulah saya dah ingat lagi lah tekoh masa saya budak-budak dulu, bila sebelum tidur bapa saya tu tanya, nak bangun dah sore Sak? Nak bangun apa? Bangun puasa. Ya tak niat dah tu. Dia kata niat dah. Jadi maknanya memang niat saat itu mudah sahajalah. Hukum niatnya iaitu fardu dan wajib, dan tak sah puasa bulan Ramadan, dan tak sah juga yang lain daripada puasa, seperti ibadat-ibadat fardu yang lain atau ibadat-ibadat sunat. Tak sah melainkan dengan niat lah. Kerana hadis yang masyhur sangat, iaitu hadis riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iaitu Nabi kata innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bagi tiap-tiap orang saat itu ma nawa, bagi hak dia niat. Maknanya mesti kena niat. Maknanya kalaulah tak niat, maka pada ketika tu tak sah mana-mana ibadat yang tidak niat. Orang yang tak niat, maka pada ketika tu tak sah mana-mana ibadat yang tidak niat. Dan kerana puasa tu ibadat semata-mata, maka tak sah dengan tidak niat lah. Tapi ada syarat-syarat. Syarat-syarat niat. Apabila puasa tu fardu, seperti puasa Ramadan, atau qada Ramadan, atau nadha, atau kafarah, puasa kifarat, atau fidyah haji. Fidyah haji iaitu ganti daripada bayar dam bagi orang tak kuasa, contohnya lah. Maka disyarat pada niat ni 3 perkara. Jadi puasa semua hak wajib, hak fardu disyaratkan 3 perkara. Pertamanya syarat niatnya iaitu at-tabyit. At-tabyit iaitu niat di malam hari. Niat di malam hari. Maknanya tidak sah puasa Ramadan, dan tak sah puasa qada, dan tak sah puasa kifarat, dan tak sah puasa nazar, dan tak sah puasa fidyah haji, dan lain-lain daripada puasa wajib, melainkan kena tabyit an-niyah, iaitu kita niat di malam, di waktu malam. Kena niat di waktu malam. Kerana ada hadis riwayat daripada Hafsah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Nabi tamallam yubayyitis siyama, siapa hak tidak niat puasa di waktu malam, qabla al-fajri, sebelum fajar lah, fala siyamalah, maka tidak ada bagi dia puasa. Mana tak jadi puasa dia sana. Sebab tu at-tabyid iaitu kita niat puasa di waktu malam. Jadi alhamdulillah lah, siapa yang masuk saya mohon share, dan siapa yang masuk ni saya mohon share. Lepas tu pula kalau ada apa saja boleh berkongsi, kita berkongsi lah. Dan sah niat pada sekalian malam, saat itu sah niat pada sekalian malam. Maknanya mula daripada jatuh matahari, mula daripada
jatuh matahari hingga naik fajar. Hingga naik fajar, maka jikalau dia seorang saat itu niat sebelum daripada maknanya kalau dia niat dalam masa waktu malam, maka sahlah niat walaupun lepas daripada jatuh matahari satu lahzah contohnya, dan sebelum daripada naik fajar satu lahzah. Jadi kalaulah dia niat sebelum daripada jatuh matahari satu lahzah, maka tidak sah. Atau dia niat lepas daripada naik fajar satu lahzah, maka tidak sahlah puasa dia. Dan apabila seorang saat itu niat di waktu malam, niat puasa, kemudian dia makan, atau dia minum, atau dia setubuh dengan isteri dia, maka tidak batal niat dia saat ini. Kita niat awal malam, bila niat awal malam, lepas pada tu makan, minum, atau setubuh dengan isteri, tidak batal niat. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala menghalalkan makan hingga naik al-fajr, iaitu hingga naik fajar. Jadi kalaulah makan saat ini membatalkan niat, tentu tak harus makan hingga sampai fajar. Sebab itulah nawayak kata niat tu tak membatalkan. Nawayak kata niat saat ini tak membatalkan. Tak membatalkan makan saat ini, tak membatalkan niat. Dan supaya tu juga kalau dia niat, contohnya lah, dia niat dan dia tidur, kemudian dia jaga sebelum fajar, tak batal juga niat. Dan tak lazim juga dia kena tajdid niat selepas daripada dia tidur saat ni. Tu hukum-hukum tentang masalah niat. Ada puasa sunat, tatawwu' orang panggil, maka tidak disyaratkan tabyid, tidak disyaratkan niat daripada waktu malam. Dan sah niat dengan sah puasa sunat dengan niat daripada siang hari, tetapi disyarat sebelum daripada gelincir matahari. Sebelum daripada gelincir matahari, sebab ada hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, Siti Aisyah berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda kepadaku oleh Rasulullah zata yaumin, pada satu hari, ya Aisyah tu, wahai Aisyah, hal indakum syai', Nabi tanya ada apa ni hari ni? Faqultu ya Rasulullah, maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, ma indana syai', kita tak ada gapo hari ni. Qala, Nabi kata, Nabi sebut, fa inni shaim, kalau begitu gak maka aku puasalah. Satu riwayat, izan ana asum, kalau begitu gak aku puasa. Lah tu. Apa makna aku puasa? Mana aku mula niat puasa. Sebab tu, ada satu riwayatnya, hal indakum min ghada, qalat la, ghada ni makan sebelum gelincir matahari. Qala fa inni idzan, maka aku kalau gitu kok asum, aku puasa. Itulah caranya niat. Dan kalaulah ada soalan, dah boleh kita berkongsi insya-Allah. Boleh kita berkongsi, dan kita boleh dan mohonlah setiap orang yang masuk, saya mohon cek, kerana waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Siapakah yang lebih baik nisbah perkataan daripada orang yang mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beramal dengan amal saleh. Dan sah niat sunat saat itu, sah niat puasa sunat sebelum daripada gelincir dengan syarat. Jadi syarat hasil syarat puasa daripada awal hari lagi. Maknanya dia tak makan dan dia tak minum dan dia telah menahankan daripada pagi lagi, serta diberi pahala kepada dia semua hari itu.
ya telamat wan suk dai mai chuan chuang ni chula bok leo ya pai lamat jumaah lamat wan suk dai mai chuang ni chula bok leo ya pai lamat Jumaat boleh dak semaya. Nah, hak ni kita lah kalau siapa nak semaya saat ni tu kena uwi tahu kepada pihak berkenaan lah. Contohnya saat tenasuk peracam nah di apa ke di mana, dan beritahu kepada pihak pemerintah iaitu kepada ampa. Nah, wayak dia kalau dia wi dengan syarat apa, maka turut dia tu lah. Maka turut dia saat ni. Kalau dia ni tak wi kok, maka hak tu tak boleh lah, kerana masalah ni tu masa wabak. Jadi takut jakit virus corona. Sebab tu jadi kita ni nak kena sabar dululah. Setara tu je lah. Terserah kepada fak-fak kita tu lah. Dan kita nasihat kalaulah nak maya juga, hendaklah wi tahu kepada pihak berkenaan lah. Dia mau setuju izin atau tidak. Kerana dia takut wabak tu ya. Lah tu. Tu di antaranya lah. Jadi syarat yang kedua iaitu kena ta'yin. Syarat yang kedua kena ta'yin, iaitu bahawa dia ta'yinkan, dia menentukan puasa yang wajib di atas dia dengan bahawa dia puasa dia niat bahawa dia puasa daripada bulan Ramadan. Daripada Ramadan. Tu. Dia niat bahawa dia puasa an Ramadan, daripada bulan Ramadan. Puasa Ramadan tak boleh. Tak sah saum Ramadan. Bahawa dia niat bahawa dia puasa daripada, dan tidak juga qada Ramadan, tidak juga kafarah. Malaikat apa ni maknanya, sekali lagi. Jadi bahawa dia niat an Ramadan, maka tak sah puasa Ramadan, dan tak sah qada, dan tak sah kifarat, dan tak sah fidyah. Semua saat ni malaikat dengan ta'yin Ramadan. Dengan dengan ta'yin niat. Iaitu niat puasa Ramadan. Aku puasa esok hari bulan Ramadan. Esok hari daripada bulan Ramadan. Atau aku puasa Ramadan. Jadi kita ta'yin puasa Ramadan, tak apa. Kerana bila ta'yin kata puasa Ramadan, maka tidak ada puasa Ramadan yang sunat. Semua saat ni puasa wajib, dan tak boleh kita nak puasa sunat di bulan Ramadan saat ni. Kerana bulan Ramadan saat itu iaitu puasa wajib sahaja. Sebab tu kerana apa? Iaitu kerana wa innama likulli imri'in ma nawa. Kerana sesungguhnya bagi tiap-tiap orang ni apa dia niat. Sebab tu syarat kena ta'yin. Kena ta'yin supaya dengan kita niat semaya itulah. Aku semaya fardu zuhur. Cinta hakiki esok hari Jumaat, bolehkah azan dengan lafaz as-salah fi buyutikum? Ya, memang bagi tempat yang tidak semaya dengan ma'zur, dengan sebab ada uzur wabak, atau uzur kerana wabak, atau uzur kerana matar contohnya lah. Kata lepas pada bahasan itu boleh dua cara. Kata setengahnya iaitu kata saat ni itu pada tempat hayalas salah dan hayalal falah. Maknanya hayalas salah dan falah tak ada lah. Lepas daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kata as-salah fi buyutikum, atau as-salah fi rihal, ikutlah, atau ala sallu fi buyutikum. Tetapi ada sebutnya lebih afdal, lebih baik, iaitu kata selepas daripada kita sudah habis siap, baru kata ala sallu fi buyutikum. Hendaklah semaya
di rumah-rumah kamu. Kata piatu baru kena sungguh. Nah, tu hak lebih afdal. Lah tu. Jadi niat yang sempurna saat ini itulah niat sempurna, iaitu niat yang sempurna tu iaitu bahawa dia kosak di hati dia puasa esok. Nah, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan. Aku niat puasa esok hari tunai fardu Ramadan. Au an nadhrin au kafarah, boleh juga. Ada puasa sunat, niat tu puasa sunat, tak ada apa dah lah. Apabila seorang saat itu niat puasa Ramadan, maka jatuh kena di atas hak fardu dah lah. Dan tidak syarat. Nah, pada kaum yang asah bahawa dia sebut fardu Ramadan. Tak. Nah, tak serupa dengan semaya. Semaya kita kena sebut. Aku semaya fardu zuhur. Aku semaya fardu asar. Aku semaya fardu maghrib. Aku semaya fardu isya. Aku semaya fardu subuh. Kena hubung fardu. Adapun puasa, kaum al-asah, kaum yang lebih sahih, iaitu dia niat kata aku puasa Ramadan. Cukup dah. Boleh dah. Lah tu. Nah. Kerana apa? Kerana puasa Ramadan saat itu tidak ada ia malaikat fardu. Ia tak serupa. Nah, semaya zuhur. Semaya fardu ni kena buat fardu kerana kadang-kadang ada semaya i'adah. Semaya mu'adah iaitu semaya diulangkan. Semaya Jumaat kita mai seorang ada orang mari disunatkan mu'adah. Sunatkan kita i'adah semaya semula. Sebab tu kena bubuh fardu. Aku semaya fardu zuhur. Aku semaya fardu asar. Aku semaya fardu isya. Balah tu dah. Dan wajib ta'yin pada niat saat itu dalam keadaan dia saat itu jazam. Nah, jazam makna dia yakin, putus. Kalau dia niat malam 30 pada Syaban, puasa esok. Dia kata aku nak puasa esok kalulah masuk bulan Ramadan. Dan kalau tidak, maka aku buka. Ternyata bahawa masuk sungguh bulan Ramadan, hak tu tak sah tu, tak mada. Kerana apa? Kerana dia puasa syakan, iaitu dia puasa dalam keadaan dia syak. Dan seperti juga kalau dia tak aku puasa esok Ramadan, atau kalau tidak aku puasa sunat. Nah. Tiba-tiba esok masuk bulan Ramadan, tak memada. Tak memada. Kerana dia masih syok pada masuk ibadat saat ni, maka tak sah. Malah tu dah hukumnya. Nah. Sebab puasa hari syok ni lah mana pun tak sah. Yang tiga, syarat-syarat sah niat, iaitu at-tikrar. Iaitu kena niat setiap malam. Kena niat setiap malam. Kerana apa? Kerana puasa ni ialah ibadat yang suku-suku. Iaitu mula daripada naik fajar hingga jatuh matahari setiap hari. Maka pada ketika tu maknanya puasa saat itu ibadat mustaqillah. Ibadatun mustaqillah. Ibadat yang suku-suku. Maka apabila ibadat itu ibadat yang suku-suku, pada ketika itu wajib kena niat saat itu berulang-ulang. Maknanya kena niat semula lah. Dan ada juga sebut kata sah kalau kita niat sebulan. Tapi syarat pada awal bulan Ramadan. Ada sebut saya ingat kata mazhab tu mazhab Maliki. Saya ingatlah. Kata mazhab tu mazhab Maliki. Wallahu a'lam lah. Balah tu deh. Dan siapa yang ingin nak tanya boleh tanya, insya-Allah. Boleh tanya. Kita cuba jadi
Jadi bolehlah kita tanya, kalau ada nak tanya apa-apa sajalah, insya-Allah. Dan insya-Allah kita doalah semoga kita ni selamat. Kalau kita ada mana-mana soalan, sila tanya. Dan satu lagi, iaitu apabila seorang niat pada satu hari, dan niat dan dia tersalah pada sifat lahano, kalau dia niat malam Selasa puasa esok, dia ada ingat kata hari Senin, atau dia niat puasa esok bulan Ramadan tahun ni, dan dia iktikad kata tahun apa ni dulu, contohnya lah, contohnya lah tahun ni tiba-tiba dia niat tahun 18 contohnya, 1418 misal, atau 1419 contohnya, maka itu sah puasa dia. Tak serupa dengan dia niat malam Senin. Dia niat malam Senin bahawa dia nak puasa hari Selasa, atau dia niat pada tahun 40 contohnya lah, tahun 42, tapi hak sungguh 41 contohnya, maka itu tak sah, kerana dia tak ada takyin, orang panggil tak menentu. Tapi hak ni kita rakyat we tahu saja lah, kerana biasa kok benda-benda gini ni. Tapi dah kita rakyat dah mengajar lebih kurang, kita kena, orang panggil kena rakyat lah, tetap masalah hukum lebih kurang saat ni tu kita kena rakyat. Dah kita kena rakyat lah lebih kurangnya. Dah tu. Jadi yang keduanya, wajib ta'yin puasa wajib. Ta'yin sebab kalau puasa kifarat contohnya, maka disyaratkan wajib ta'yin puasa wajib daripada qada kifarat, tetapi tak syarat ta'yin sebab kifarat. Ini kita rasa tak apalah. Untuk muslimat ni boleh ada demonstrasi puasa belik. Sebenarnya tak ada belik ke apa, kita ni nak wajak. Nak wajak kita saat ni tu, fak kita ni tu boleh. Ada yang mau tanya lagi. Assalamualaikum, bapa zakat tegah Rotong ruam tangbutไม่เงินที่เราเก็บกับเงินที่คนอื่นยืมจำนวนมากและมีทอง3 บาทถึง 4 บาทต้องรวมไหมบาบอ zakat tegoh ni dia zakat wajib di atas tiap-tiap orang Islam saat ni tu satu gata dan satu gantang hak tu zakat tegoh. Tapi dia kata sini zakatเราต้องรวมทั้งหมดไหมเงินที่เราเก็บ duit hak kita simpan saat ni tu kita kena himpun semua. Duit hak kita simpan bila cukup nisab sampai setahun, maka kita kena keluar zakat kita kena kira bila? Kira mula daripada dia cukup nisab. Contohnya cukup nisab ni gemah iaitu 5 kok samah. 5 kok samah. Sekuk saat ni tu iaitu 15 gram. Dah itu ke? Kita rasa gitulah lebih kurangnya. Iaitu bila cukup 5 kok samah, maka wajib kita keluar
zakat. Keluar berapa? Iaitu 1.5 atau 2.5. Kena kira galah sekuk. Sekuk rumah kita ni biasa gak duk lai 20,000 contohnya lah. Kalau 20,000 maka maknanya 10,000 cukup nisab, maka wajib kita keluarkan zakat bila sampai haul. Dengan syarat kena sampai haul lah. Kena sampai haul baru kita saat itu wajib keluar zakat. Lah tu. Lepas tu kena capur tak dengan mah ngapa memang kena capur lah. Kerana mah saat itu dikirakan sama sahaja. Dia supaya duit jugalah. Bila kita simpan duit ada mah, maka kita kena capur di antara mah dengan duit yang kita simpan saat ni. Dia supaya ya dua tu. Lah tu. Mah saat ni tu kalau kita pakai panggil huli atau duk tangan orang tina, maka tu tak wajib kita keluarkan zakat. Lah tu. Rohana ni tamakonเรากินเงินดอกเบี้ยแต่เราเตาบัตรแล้วเราต้องทำอย่างไร kita makan duit dok biar masa dulu kita taubat dah tak apa tu, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta ampun daripada Allah habis kita. Kita minta malaikat dia saat ni jadi hakul adam. Hak orang anak Adam, maka tu wajib kita kena kiri kena atas klik. Tak kata lah. Tidak kita mohon kepada dia saat itu maaf. Tak kata. Jadi kalaulah hak tu kalaulah dok biar saat itu kita taubat dah tu tak apalah nak buatlah mana. Dan kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak. Dia kata mud walakin sahu tonai bangkun kinting asan subuh babuh. Jadi habis sahur tu ialah apabila naik fajar. Habis waktu makan sahur apabila masuk waktu subuh. Sebab Tuhan sebut kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Jadi Tuhan sebut siap dah. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Boleh makan sekat tu lah. Makan dan minum hingga ternyata benih putih. Apa arti benih putih? Daripada benih hitam, makna benih putih tu naik fajar, fajar sodik. Daripada benih hitam, daripada malam. Kemudian hendaklah kamu sempurnakan puasa hingga malam. Tu. Jadi maknanya bila naik fajar masuk subuh tak boleh makan dah. Adapun hak ada demo royak dah kata ada hadis, iaitu hadis boleh makan ketika orang bel selama bel tak selesai, maka tu ulama tanggung kata bel saat ni tu iaitu bel awal, bel awal, bukan bel subuh. Bukan bel subuh kerana bila ni ya bel sahur, ya bel awal. Bel Abdullah bin Maktum iaitu bel subuh. Sebab tu boleh makan saat ni iaitu bel awal. Tu ulama tanggung. Kerana belaga dengan ayat Tuhan sebut kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Ayat ni jelas. Bila Tuhan ayat kata jelas, maknanya tak boleh dah makan apabila naik fajar. Tuhan ayat siap dah. Bila masuk waktu subuh, naik fajar tu masuk waktu subuh, tak boleh makan lah. Tak boleh makan. Ada pun setengah hak demo, setengah demo duk kata boleh makan lagi teka orang bel saat ni tu, maka itu tidak berkata oleh seorang pun daripada ulama. Hak tu faham sendiri dia panggil, tidak ditanggung. Faham sendiri. Ulama dulu ya ada kaedah-kaedah sebab dalil dhanni ya bukan abas, bukan sia-sia. Bukan kata hadis ni kita faham ke mana boleh kita menghukumkan ikut rasa, bukanlah tu. Tak boleh ikut rasa. Kerana apa?
Kerana Quran ni kalamullah. Hadis ni hadis Nabi. Sebab tu tak boleh ulama tolak semata-mata faham kok mana tu kok tu kalulah malaikat, sebab yang mari bukan abas, bukan sia-sia. Ya ada kaedah dia. Sebab tu ulama dulu bila tengok kepada nas, tengok pada Quran hadis, tengok kepada semua Quran hadis, dan mereka hipun sehingga mereka boleh taqaid, boleh buat kaedah pula selepas daripada tu. Tu caranya lah. Tu. Cinta hakiki cara mana hendak mani kapan sembahyang di atas orang kena penyakit corona itu. Nak boleh sembahyang ni kalau boleh kita mandi, maka kita mani. Tu kaedah dia. Kalau kita tak boleh mani, maka tayamum. Kalau tak boleh tayamum, maka tak kena mani dan tak kena tayamum. Setara tu ialah. Tapi sembahyang lah. Sudah sembahyang saat itu, kubur. Setara tu ialah. Buat apa yang kita mampu. Setara tu. Tu sekira ada penyakit, kena penyakit corona ni. Dan kita rasa kita tak apalah hari ni kita tak usah duk sibuk lah. Kita mari pakat mengaji tentang masalah apa ni. Kita mengaji lah. Kita mengaji. Mengaji. Kita apa ni. Kita mengaji lah ini. Tak usah bergaduh lah. Nung kita jaga apa kita mampulah, insya-Allah. Kita ambil ittikhaz asbab, insya-Allah lah kita akan selamat. Tak kata lah. Hari ni kita kadang-kadang duk sibuk telajak. Jadi orang saat ni tu kadang-kadang saat ni tu takut telajak. Yang kedua pula kadang-kadang saat ni tu berani telajak. Jadi kita saat ni tu ambil jalan tengah. Ambil jalan tengah. Buat yang terbaik untuk kita, insya-Allah. Tak ada jadi masalah, insya-Allah. Kita buat benda-benda yang baik, insya-Allah. Setara tu ialah. Nuryani Rading kata kita qada puasa yang wajib, tetapi pada esok hari kita buka. Adakah haram kita buka puasa yang wajib itu? Memang puasa wajib tak boleh buka. Tak boleh buka puasa wajib. Lah tu, kita tak boleh buka lah. Malaikat puasa sunat tak apa, tapi kalau puasa wajib tak boleh kita buka. Itulah. Dosa lah kita buka saat ni tu. Kerana ia wajib ke kita buka apa. Setara tu. Jadi tani rau thaya lamat qada nai neng wan rau qada ke neng waktu terau koyak cak lamat sunat dua habang sunat rau cak dai mai insyaallah kita fattaqullaha mastata'tum. Kita buat apa kita mampu, insya-Allah. Kita qada apa kita ingat. Lepas tu kita juga di masa sama kita buatlah juga sunat, contohnya lah. Dan qada pun kita qada juga. Tu balah itulah. Boleh insya-Allah. Boleh insya-Allah kita berdoa. Doa kepada Allah semoga Allah Taala ampunkan dosa kita, dan kita juga takut kepada Allah, dan kita juga amal apa yang kita tahu. Lah tu. Tani rataya ilamat qada molek. Sehari-hari ni tu qada satu waktu tak apa dah. Tak apa dah qada satu waktu pun alhamdulillah dah tu. Dan bagi orang yang boleh tak qat'un niyah. Ya orang panggil qat'un niyah ni. Putuskan niat.
Nah, kita putus niat boleh ke tak? Kita putuskan niat boleh ke tak? Niat puasa. Jawabnya, apabila masuk puasa dan niat putus, berhenti contohnya, maka tak batal pada kaul yang asah. Nah, tu. Tak batal. Tak batal kerana malaikat makan batal lah. Bila makan tu batal lah. Lah tu deh. Lepas tu pula satu lagi iaitu qalbun niyah. Tukar niat. Kalau seorang saat itu puasa nazar, maka dia niat tukar kepada kifarat. Maka tak jadi tu. Tak jadi deh, tak jadi tukar. Habis. Orang hak uzur, orang haid, iaitu orang hak uzur, orang perempuan hak uzur. Dan semalam ni ada orang tanya, saya tak ingat siapa malam ni tu sikit kan, malam tu ramai orang masuk. Jadi saya tak pasti kata siapa lah. Dia tanya semalam kata orang hak gugur saat ni tu ada habis edah ke tak? Jawabnya, kita tengok semula hari ni. Nah, tengok dalam kitab lebih kurang lah. Tanya tentang masalah fatwa, hukum-hukum lah. Tengok lebih kurang. Ternyata bahawa dalam mazhab Maliki ni, gugur saat ni tu habis edah semata-mata. Tapi dalam jumhur ulama, Syafi'i, Hanbali, Hanafi, jumhur ulama saat ni iaitu gugur saat ni, bila gugur saat ni, kalaulah hak jadi rupa orang dah, maka habis dah tu. Dan kerana iddah orang mengandung, iaitu an yadhna hamlahunna, bahawa mereka itu beranak, bersalin, beranak. Bila beranak, maka pada ketika tu habis iddah. Cuma orang hak gugur ni kalau jadi rupa orang dah, dikirakan habis iddah. Lepas tu pula dikirakan darah hak tubik selepas daripada tu dikirakan darah nifas. Berapa bulan? Saya dah tengok 90 hari. 80 sampai 90 hari lah. Kalau siapa hak yang maknanya 3 bulan sampai 3 bulan dah, lepas tu dia gugur, tubik supaya budak, maka pada ketika tu dikirakan habis iddah. Lepas tu pula dikirakan darah hak selepas tu dikirakan darah nifas. Balas tu. Ada pun hak sebelum daripada tu, maka tidak dikirakan darah nifas. Seketul daging contohnya, atau darah tokar darah tubik, maka hak tu tidak dikirakan darah nifas. Hak tu dikirakan darah fasad. Bila darah fasad, maka tidak ada iddah dan wajib. Dia kena nanti iddah, iaitu apabila dia wajib beriddah dengan 3 haidat atau 3 suci. Dah 3 kali suci selepas daripada tu, baru dia boleh. Baru dia boleh. Apa ni orang panggil? Baru dia boleh nikah lain lah. Dia habis iddah orang panggil. Tapi kalau sebelum daripada tu tak habis iddah lagi. Contohnya kalau gugur sebelum daripada 3 bulan, contohnya 2 bulan, dia jadi setur daging, setur darah, maka tu tak habis iddah lagi. Kena nanti haid semula pula. Kena nanti haid 3 kali pula lah kalau tak ada apa ni. Sebab dan pada ketika tu dia wajib dia kena apa ni, wajib dia kena semaya, kerana dikirakan darah fasad, pada waktu tu. Jadi jadi sebab tu hak tu
Nah, maka satu tu tak leh. Apa ni, kena nanti iddah selepas dah 3 kali mari, 3 kali suci selepas dah tu lah bagi orang hak gugur sebelum daripada 3 bulan contohnya lah. Dan ada orang tanya sana, akikah anak lelaki adakah pasti 2 ekor kambing? Nah, kena berapa? Kita kena ingat kata akikah ni sunnah muakkadah. Dah tak berdosa di atas mereka hak tinggal lah. Nah, cuma Nabi kata mawulida lahu walad, siapa hak dilahirkan bagi dia anak laki, fa ahabba an yansuka anhu falyansuk anil gulam syatan ya ta mukafiatan wa anil jariyah syat. Maknanya falyansuk ya ta siapa hak na sembelih haknya sembelih daripada hak jatuh saat itu 2 ekor. Sebab tu sunatnya iaitu bahawa dia akikah daripada anak lelaki saat itu 2 ekor kambing, dan daripada anak perempuan iaitu 1 ekor kambing. Sebab tu ada ulama-ulama sebut bahawa sembelih daripada sunatlah sembelih daripada anak lelaki saat itu 2 ekor kambing, daripada perempuan saat itu 1 ekor. Imam An-Nawawi rahimahullah sebut as-sunnah an ya'uqqa atau an yu'aqqa anil gulam, an ya'uqqa bahawa dia akikah anil gulam syatain wa anil jariyah syatan, fa in uqqa anil gulam syat hasala aslus sunnah. Imam Nawawi dah sebut kalaulah dia akikah daripada anak lelaki saat itu 1 ekor, maka nasihat telah hasil sunnah lah tu. Boleh dah. Ada sebutnya iaitu Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah Hambali bermazhab kepada bahawa disunat akikah daripada anak lelaki dengan 2 ekor kambing, dan daripada anak perempuan dengan 1 ekor kambing. Lah tu sunat lah. Tapi kalau 1 ekor pun ada boleh lah. Lah tu deh. Nanti nak tengok ni, nak tanya bahawa kita duk buat amal baca surah Tabah tiap-tiap malam sebelum tidur. Kita baca selepas maghrib ni, dikatakan belum tidur dak bah. Dah. Jadi Quran ni gini Suhaimi dah. Quran ni kita bacalah dah bila masa pun. Tuhan suruh baca faqra'u ma tayassara minal Quran. Dan Quran ni zikir, bila zikir ni ala si'ah, boleh kita baca bila-bila kita luar. Hak yang tak bolehnya ketika kita berjunub atau orang perempuan tu haid nifas. Adapun selain pada tu, hendaklah kita banyakkan baca Al-Quran. Amal Quran ni tak kira baca bila pun. Tapi ada ulama' dulu khatam Quran dalam masa 2 bulan sekali tu paling lewat. Dan ada yang khatam Quran sebulan sekali, ada khatam Quran 2 minggu sekali, ada khatam Quran 10 hari sekali, ada khatam Quran 8 hari sekali, ada khatam Quran 9 hari sekali, ada khatam Quran 3 hari sekali, ada khatam Quran juga setiap hari, ada khatam Quran juga setiap hari 4 kali. Itu paling banyak. Ada sebut dalam kitab Azkar Imam An-Nawawi, wallahu alam lah. Cuma nak jadi amal belum tidur tak? Tak semesti dah kita baca setiap hari itu istiqamah. Malak fastaqim kama umirt. Hendaklah kita istiqamah sebagaimana engkau disuruh. Malak baca. Bahkan saya nasihatlah Suhaimi. Saya nasihat bacalah Quran setiap hari, khatam baca 1 juzuk, 1 juz atau 2 juz. Kalau 2 juz 20 hari kita khatam sekali. Kalau 2 juz juga 15 hari kita khatam sekali. Kalau lah 3 juz 10 hari sekali kita khatam insya-Allah. Sebanyak mungkin Quran, man qara'a harfan min kitabillah kana lahu 10 hasanat. Siapa baca 1 haraf daripada Quran, maka boleh dia 10 hasanat, 10 kebaikan. Nabi tawala aqul alif lam mim harf, tapi aku kata alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Sebab tu bacalah Quran.
Lepas amal Quran istiqamah setiap hari tu, hak tu dah amal tu. Belum tidur ke tak? Belum tidur tak ada masalah. Habis. Tarawih cak dalam mati masjid mai, dan kita usaha insya-Allah. Kita usaha, dan kalau tak boleh juga, kalau kalau lah kajian takwih kita kena pakak, kena kecek dia faham, dia reti, dan kita tiada kita tiada apa. Lepas tu pula kita mohonlah kepada semua orang-orang Islam ni pakak minta lah tempat-tempat tak ada risiko atau tak ada kita tahu insya-Allah selamat, maka kita kena buat surat minta. Nak minta boleh juga buat kita ni sembahyang masjid ni pun tak nak dah. Isyak ni pula Jumaat kali kedua ni tak nak dah, banyak orang duk boleh Facebook atau tak nak dah ni. Moga kita tak ada kena mengena kadang-kadang. Tapi gitulah remo kata tak kena mengena pun kalau kena, ya gitu pula. Sebab tu buat kita ni kita nak kena usaha supaya pakak boleh sembahyang di masjid tarawih bulan puasa Ramadan ni. Kesi bulan Ramadan tak ada, Jumaat tak ada ni pun kesi, Jumaat tak ada ni pun kesi. Tu menangis dah setengah-setengah orang sana ni. Tu lah tu kita kena bakak faham belaka. Kena bakak faham kena usaha. Lah tu. Alhamdulillah cara menjadi imam sembahyang niat zikir cukup di takbir pertama sahaja atau semua takbir dalam sembahyang? Niat zikir saknanya yang kita niat zikir jadi tu iman ni deh. Jadi tu iman ni kata setengah sebutlah kitab tu kena zikir. Kata setengahnya tak ada kena syarat niat kita jadi imam tu cukup dah lah. Kita pakai hak mudah. Ada juga hak ulama kata kena niat zikir kerana kita baca kita takbir juga. Maka itu niat zikir. Tu. Niat zikir kata setengah tak ada apalah. Niat zikir kat pertama apa mula-mula takbir atau selepas pada tu terserah pada kita masing-masing lah. Sebenarnya niat jadi tu iman tu dah cukup insya-Allah. Lah tu. Salam ustaz cak tamu rau qada puasa ruam kat puasa sunat dai mai. Kita puasa qada kali puasa sunat. Boleh. Kalau nak molek qada bila? Kalau kita qada hari Senin. Qada hari Senin ni panggil ada puasa sunat. Maka tiap-tiap orang yang qada pada hari Isnin dan Khamis, dia akan dapat pahala Senin Khamis. Dia akan dapat pahala Isnin dan Khamis. Kalau dia saat ni tu ni qada pada hari Senin, dia tak ada niat kata puasa Senin sekalipun akan dapat pahala Senin dan Khamis. Kalau niat pun tak apa, aku puasa qada isyak hari serta sunat boleh juga. Lah tu. Hak ni jumhur ulama kata boleh lah tu, tak ada kena duk kata kena buat suku-suku dak. Atau kita puasa ayyamul bid. Apa ayyamul bid? Iaitu 13, 14, 15 Syaban ni. Ada 13, 14, 15 Syaban. Kita puasa 3 hari berturut-turut, maka kita dapat puasa ayyamul bid, iaitu puasa 3 hari sebulan. Boleh sunat puasa 3 hari sebulan. Lah tu. Lah tu. Dan siapa yang ingin nak tanya tu sila tanya. Orang hak haid iaitu apabila orang hak haid niat puasa isyak sebelum daripada putus darah haidnya, kerana dia terputus pada tengah malam. Maka jika adalah dia saat itu niat situ dan telah sempurna bagi dia pada malam itu oleh kebanyakan haid, atau adalah haid dia saat itu mu'tadah, jadi beradaklah tu. Dan adat dia kebanyakan haid, iaitu putus pada waktu malam lah, habis waktu malam, waktu sah puasa. Kerana dikirakan yakin bahawa semua siang hari saat itu cuci. Tu.
atau ha. Orang Tino lah lebih kurangnya. Dan satu lagi iaitu syok pada niat. Kalau lo seorang saat itu niat, kalau dia syok, adakah niat sebelum fajar atau lepas, maka tak sah puasa dia. Kerana asal saat itu tak ada niat. Yalah tu. Kalau dia syok bahawa dia niat atau tidak sah puasa dia. Kerana asal tak niat, dia kena kira asal. Supaya kita ada ayat lah. Dia kena kira asal. Lah tu. Dan satu lagi iaitu al-imsak anil muftirat, iaitu kena menahankan daripada perkara yang membatalkan puasa. Benda-benda yang membatalkan puasa. Benda-benda yang membatalkan puasa. Jadi apa kata? Ni rukun yang kedua. Rukun yang kedua bagi puasa saat itu iaitu bahawa menahankan daripada perkara yang membatalkan puasa pada waktu puasa. Iaitu mula puasa dengan naik fajar. Fajar yang kedua panggil fajar sodik. Ni salam baba, lamat masuk, tiban dai mai. Tak boleh keluar fatwa ulama azhar sembahyang Jumaat di rumah tak boleh. Sembahyang Jumaat di rumah tak boleh. Tu. Iaitu kena sembahyang lah, sembahyang di musalla kok, sembahyang di masjid kok. Lah ni ada dia mau nak sembahyang di rumah pula ni. Memang rindu sungguh amalan ni. Kalau kita dah buat semua, kita tak terasa. Bila ada orang mari kata tak boleh sembahyang ni, memang kita teringin kepada kita ingat ke ibadat-ibadat kita. Adalah setengah demo saat ni tu demo duk sarah bercakap lah, kata tak gi saat ni tu sunnah, yalah ikutlah tu tapi noyak atas hati. Hati tu suku. Memang kata duduk di rumah ni boleh pahala syahid contohnya. Lagilah, tapi cuma nak ayat kata hati tu memang rindu sungguh. Bukan saya seorang lah, kita rasa semua orang Islam kita semua ni pakat rindu, pakat ingat. Ya Allah, bila ni kenapa kau kami tak boleh sembahyang Jumaat? Jadi kita pun tak ada orang nak buat lah. Ada yang mata kita duduk kapung, fok-fok kita ni kapung saja ya, kok mana mereka apakah fok kita. Fok kita tak ada kena penyakit. Ada yang takut kena, lagi lah. Tapi nak ayat kata memang satu perkara yang orang panggil touch, mana sentuh hati. Touch our heart, maknanya sentuh hati-hati kita. Jadi kita terasa Allahu Akbar. Ada setengah remo saat ni tu, itu gini. Tak apalah, tu serah lah. Tapi kita nak ayat terbuku terasa. Tak biasa. Dan saya sendiri dan orang-orang lain lah. Kita ni ada juga tak sempat nak sembahyang Jumaat, tapi tak sempat tekah sapi ya ke apa nak buat apa tak boleh. Lepas tu bukan orang ramai, bukan berhenti di masjid. Tapi kita ya berhenti sore kita. Orang lain tak berhenti. Kita rasa tak apa ni, main sejik kita ni. Lepas tu kena berhenti ni kok. Gitulah. Hati tu memang sedih kadang-kadang. Memang hati saat ni tu terikat. Ada setengah orang kata, apa Nabi ayat dah itu ini. Iaitu dia benar ni, benda yang ijtihad belaka sebenarnya. Benda ijtihad. Ada kapalah tu. Tapi nak ayat atas maya di rumah tu tak sah, tak boleh. Sembahyang zuhur lah. Sembahyang zuhur ni 2 kali dah setengah Ramadan. Apa? Dah sampai 3 kali boleh tinggal Jumaat. Memanglah kena pakai usaha lah buat kita tu. Kalau lah tak ada turun. Kalau tak ada dah bertambah tu insya-Allah minggu depan kat 2 minggu lagi tu Allah alam. Tapi kita nak kena mohon lah, nak kena kecek dengan orang atas saya gitulah. Minta mohon supaya dapat boleh semaya.
Bagi tepat-tepat tengok dun pinit ap sorak dengan satara nasuk ampa. Lepas tu pula tu menetuk nebek. Kyo. Di satu-satu tempat we ada congwo sikit apa ni, tak ada congwo langsung. Letih yang ni. Yang keduanya iaitu menahankan daripada perkara yang membatalkan puasa. Mula daripada naik fajar sehingga jatuh. Siapa nak tanya tu boleh tanya dah. Lepas tu pula kalau ada saya bawa unceh lah setiap orang sana unceh. Jadi mula daripada naik matahari sehingga jatuh matahari. Lah tu sebab tu hasbuk kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Dan hendaklah kamu makan dan minum hingga ternyata bagi kamu iaitu fajar sodik. Fajar sodik, fajar waktu subuh. Beza ternyata daripada malam gelap lah. Thumma atimmus siyama ilal lail. พ่อของเราป่วยหนักจะปอสอไม่ได้แล้วเราต้องปอสอชุดให้พ่อไหมและต้องจ่ายฟิดียะห์หรือเปล่านะวะอะลัลลซีนยุตีกูนะฮูฟิดียะตุนตออามุมิสกิน di atas orang tua tak kuasa saat itu bayar beras sahaja dan dia tak wajib kita saat itu puasa wika dia. Dan ya ada lagi kita bayar fidyah. Fidyah tu ganti puasa dah lah. Bayar fidyah. Tidak fidyah. Fidyah tu ganti puasa. Supaya dengan orang yang dia jima isteri di bulan Ramadan. Contohnya lah. Ada orang tu jima isteri bulan Ramadan. Maka orang yang jima kena bayar kifarah iaitu merdeka ke hamba. Kalau tak merdeka ke hamba, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak kuasa puasa 2 bulan berturut-turut, maka bayar 60 cupak. Kerana dikira setiap hari 1 cupak. Lah tu, tak kena sebab puasa dah lah. Supaya tu juga ayah kita tu hasbu alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan di atas orang-orang yang dia tak mampu, tak kuasa nak puasa dari kerana tua, atau kerana dia saat itu sakit la yurja bur'uh, sakit yang tidak berharap sembuh. tu maka fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah. Lah tu. Sebab tu tak ada kena duk puasa. Tapi kalau ayah kita saat itu dia ada ketika dia muda itu, dia tak puasa. Pasti dia mati, ada lagi wajib atas dia qada, maka tu sunat kita qada wika dia, puasa wika dia. Tu. Adakah boleh bayar zakat fitrah dengan duit? Adakah boleh bayar zakat fitrah dengan duit? Jawabnya dalam mazhab Hanafi boleh kita keluar zakat dengan nilai. Itu dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh kena keluar pada qutil balad, iaitu makanan mengenyek di negeri itu. Kalau kita di tempat kita beras, maka wajib kita kena keluarkan zakat 1 gantang beras, iaitu 2 kilo 7. 2 kilo 7 gram. Tak apa 3 kilo lah, 1 gantang. Bukan 4 cupak hak rumah kita. 2 kilo 7 dikirakan 1 gantang lah waktu tu. Lah tu deh. Boleh kita keluar dengan apa ni bayar, iaitu kita bayar fidyah. Kita bayar zakat fitrah saat itu, iaitu kita bayar dengan beras, itu wajib. Dan kita suka bayar beras. Saya sendirilah dan majlis agama Islam boleh jalan. Kita ada pihak qadi suruh keluarkan zakat fitrah dengan beras. Bukan kerana apa? Kerana kita ni banyak orang-orang susah saat ni. Kalau duit habis lalu. Kalau kita beras, boleh dia taruh lagi. Kalau seorang tu boleh 10 katil contohnya, maka dapat dia sipek berapa bulan dah. Boleh makan. Orang makan segatal ni tu, seminggu contohnya,
10 hari, kalulah 10 kata, maknanya 10 minggu. 10 minggu saat itu, lama lah 10 minggu. 10 minggu ni 3 bulan. Atau 2 bulan. Tak apa dah. Atau orang-orang miskin. Orang fakir, contohnya lah. Kalau duit, habis lalu. Sebab tu kita berah. Lepas tu pula duit lagi buat benda lah mana. Beli terosak, beli apa. Baitul Jannah, ya kata puying samat abnam sunat nai wasuk dai mai hak meda capai lamat wansuk Jumaat. Adakah sunat orang tino ni adakah sunat maning hari Jumaat bagi orang tino? Lah ni. Jawabnya iaitu semaning sunat saat ni, maning Jumaat tu sunat, tak wajib. Di sisi jumhur ulama, jumhur fuqaha. Lepas tu pula, kalaulah sunat saat ni itu ada sebutnya, iaitu sunat disyariatkan maning saat ni bagi hak orang hak nak datang Jumaat daripada lelaki atau perempuan. Tak kira lah. Kalau orang tu nak pergi Jumaat, maka pada ketika tu disunatkan sama ada lelaki atau perempuan. Dia maning. Maning apa? Maning sunat Jumaat. Sebab Nabi teman atal Jum'ata minar rijal wan nisa falyagtasil. Siapa hak nak datang Jumaat daripada lelaki dan perempuan, falyagtasil, maka hendaklah dia manding. Wa man lam ya'tiha, dan siapa hak tak datangnya, falaisa alaihi guslun, maka nasihat tidak wajib, nasihat tidak kena di atas dia saat itu maning. Maknanya maning saat itu disunatkan bagi mereka yang nak pergi Jumaat. Dah tu. Mustafa Awe baba ada setengah-setengah kampung sembahyang Jumaat. Ada setengah-setengah kampung sembahyang jamak maghrib dengan isya selalu. Jamak kerana takut penyakit, adakah boleh harap? Baba menerangkan. Adakah boleh jamak semaya kerana takut penyakit? Adakah boleh semaya saat ni tu di masa wabak saat ni? Dia ada sebut iaitu jadi nanti saya nak tengok sikit dah. Ada sebutnya iaitu semaya Jumaat secara jamak. Semaya Jumaat secara jamak ni gini, kena jamak takdim. Jamak takdim iaitu jamak kerana hujan. Dah sebut ke? Tu. Jamak kerana orang sakit. Jamak bagi orang sakit. Kerana orang sakit ke panggil. Itu boleh juga jamak kerana orang sakit. Hak ni kerana takut. Jam'us salah.
Iaitu jam'us salah. Kalau kira gak hukum hipungkan jamak solah saat itu, ada setengah lah orang, ada setengah yang kata harus. Tak tu lah kita tu. Ya hak sungguhnya kias lah, kias di atas, kerana ada setengah saat itu wajib. Di mazhab Syafi'i ini sunat muakkadah dah, dan kifai, sunat fardu kifayah kan. Kena ada jemaah di setiap kampung saat ni. Jadi bila kita saat itu bila wajib, maknanya di masa yang di masa learning ni, masa wabak, orang panggil takut wabak, maka pada ketika tu takut luput jemaah, maka semaya jamak terus. Dah jamak saat ni jamak takdim. Nah, ada setengah kata boleh lah, kata setengah tu. Dah kata setengah tu boleh. Supaya jamak orang sakit ni lah. Jadi nah, nanti saya nak tengok sikit. Ini tengok Darul Ifta, dia kata hal tajuzu salah. Nah, jadi nanti nak tengok sikit, dia kata adakah boleh semaya jamak? Adakah boleh semaya jamak? Hal tersalah fil bait iza kunt Nanti nak tengok hal hukum salatul rajul. Nanti deh. Jadi saya perlu cari tengok. Tapi gitulah. Ada setengah remo saat ni. Hak saya tahunya kata kias lah. Kias di atas kerana hujan, kerana gapo. Okay, kita nak boleh apa ni jamak tu juga kan, boleh fardu jemaah saat ni. Maka mereka jamak dulu lagi lah. Kerana kalau tak jamak tak ada jemaah. Ya duduk situ supaya orang hujan lah. Ya ada syarat-syarat dia kena jamak takdim. Ya setara tu. Jamak pada waktu maghrib. Yalah itulah tu lebih kurangnya. Nanti saya nak tengok sekali lagi nah. Kemulan ini bab nisfu Sya'ban terungkap warnaของเดือนนี้ nisfu Sya'ban ni kita kena tengok. Ni kita ni berapa hari bulan hari ni. Hari ni nya iaitu 8 Sya'ban. Kalau turut perakat hak nampak anak bulan tu pasal 8 dah. Kalau 8 saat ni kita kira kini kira hari nisfu tu hari 14. Hari 14 malam sebab ia dalam Islam ni ia mari malam dulu. Jadi nisfu Sya'ban tu hari 14 malam tu, malam 15 tu lah. Malam 15 tu orang panggil malam nisfu Rusdi Hawa. Nisfu saat ni tu iaitu kalaulah saya tak ingat hak perakat kata nampak anak bulan berkuning hak cula perakat satu tu. Kalau takwim hak dalam ni gak tempat 8 ni hari Rabu. Maka hari Rabu malam Khamis itulah. Tu. Kalau turut hak takwim hak saya ni lah. Saya tak pastilah. Terserah pada bapak kita lah. Tengok hak bila ambil situlah, bila ambil kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 14. 14 malam tu, bukan 15 malam tu, malam terlepas dah lah. Tu nisfu Sya'ban. Ada hadis kelebihan malam nisfu Sya'ban itu.
Assalamualaikum adakah boleh memakai tutup hidung nakak waktu sujud dalam sembahyang dengan keadaan wabak sekarang? Ya, dia tak syarat kali hidung ni. Ya, kita kena sujud lapik tak apa. Dah dahi hak tak boleh lapik. Hak tak boleh melapik saat itu di dahi. Ada pun hak lain saat ni lutut tak apa, kita pakai kain lapik tu dah. Lepas tu pula hidung ni tak apa, ia tak ada sunat. Tepuh hidung saat ni je sunat, iaitu dahi, iaitu 7 kan. Iaitu dahi, lepas tu tangan ni, tangan 2 tangan, lutut 2 lutut, lepas tu kaki tu lah. Dah, jari-jari kaki saat ni tu. Jadi 7 semua kan, sabata a'dha', 7 anggota semua. Jadi hidung tak. Kalau tak kena pun tak apalah hidung saat ni tu. Lah tu dah. Tolong memberi jelasan sembahyang hal-hal orang mati penyakit COVID. Orang semaya ni dia penyakit COVID saat ni tu, bila orang saat ni tu mati, maka asalnya wajib kena mandi. Tapi kalau tak boleh mandi, maka diganti dengan tayamum. Kalau takut juga nak tayamum, maka tak kena mandi, tak kena tayamum. Kapan dia? Kena kapal sudah siap, maka maya. Tak kata je lah. Lepas dah tu, semaya. Dah. Itu semaya. Maya sekolah, boleh sana lah. Nah. Jadi ada hak tadi tu saya nak sebut sikit tu, iaitu semaya jamuk kerana sakit. Dah. Hak tadi hak kita ni jamuk kerana takut penyakit. Ada sebut dalam fatwa ni, ya taharruh bagi seorang saat ni jamuk di antara semaya. Maka dia boleh jamuk di antara zuhur dan asar, dan jamuk ngorik dengan isya takdim atau takhir. Ni lah dah. Tapi kita dah ingatnya kena takdim lah. Jadi orang panggil sakit saat ni tu di antara azar atau perkara-perkara uzuh-uzuh yang maharuh ke jamuk lah. Kadang-kadang apa? Nabi ada satu ketika itu Nabi SAW rukhsah kepada orang mustahadah. Orang hak perempuan hak tubik darah istihadah. Tubik darah sokmo saat ni tu boleh hipung di antara 2 semaya. Dah tu. Jadi dari kerana saat ni itulah mereka dah setengah ni tu kias, orang panggil kias di atas kias di atas sakit saat ni lah. Kerana takut penyakit ke, maka pada ketika tu dibolehkan semaya jamak dah setengah rema lah di masjid. Sahih Sawadi atau bagaimana nak lari dari rasa macam ni? Macam mana? Rasa macam mana Sahih? Nah. Muhammad Sahrul, salam babo. Sahih Sawadi, bagaimana nak lari dari rasa macam ni? Masa macam mana tu? Saya tak pasti kata rasa macam mana tu. Cuba royak tengok rasa baik mana. Nah. Kalau boleh royak, tu molek. Ada rasa baik mana? Mohon dah. Kalau ada, boleh jawab. Nah. Alhamdulillah lah. Gitu. Tak payah tu. Ada apa tu? Dan saya dah sebut tadi, iaitu kalau ada tanya sila tulis. Ustaz, siapa? Apa khabar? Salam Ustaz, apa khabar di sana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa dia nak tanya sila tulis.
Dah siapa masuk semua uncer. Nah, jadi ni ada dah hatta. Dah. Mana ni sahih ni dah hatta ya ta. Nanti nak tengok sare. Betul mana ni? Nanti nak cuba nak tengok deh. Hilang, dia kata hilang. Tak nampak lagi ni, kata hak mana ni? Dah, boleh tulis semula. Nak buka tak boleh ni kau. Sahih ya terdahatta. Oh ni nampak apa dah. Assalamualaikum. Baba doktor ada saudara minta tolong tanya tentang dia. Lelaki ada rasaan sama-sama laki. Dan dulu dia pernah main sama laki tanpa lewat. Apakah hukumnya? Jadi dah berasa laki nak main laki sama lelaki ni, orang panggil apa ni, hukum. Nah, hukum orang suka orang jatuh sama orang jatuh. Tidak tengok deh. Ada sebut dia kata apakah dia kata sininya iaitu Tuhan ni wa anna Allah laisa bidhallamil abid. Tuhan ni tak zalim kepada hamba dah. Lepas tu pula orang panggil kalaulah kita apa ni semata-mata suka semata-mata ada perasaan saat ni tanpa ada buat apa perkara yang mengharamkan, maka hak tu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Tuhan tidak tutup mereka ada luasnya lah. Kerana dia tak mampu nak tolak orang panggil. Tak mampu nak tolak. Tak mampu nak tolak saat itu. Maka pada ketika tu nak buatlah ada perasaan itu sahaja. Dan rasa saja saat ini tak berdosa lagi. Sebab Nabi kata man hamma bisayyi'ah walam ya'mal biha. Siapa hak cita-cita nak buat orang tak molek, cita-cita nak buat orang molek tu walam ya'mal biha, artinya tak buat, lam tuktab syai'an, tidak ditulis sesuatu pun. Dia kata dia tak mau macam tu, tetapi ada rasa kadang-kadang tak boleh nak tahan rasa tu. Memang. Maka dia kena bila ada perasaan tu dia tak nak buat, tak apa, tak dosa. Dan jangan dia pergi buat lah. Bila dia buat, maka minal kabair, dosa besar.
dosa besar. Dan cara untuk mengelak pada benda tu saat ni tu, iaitu dia bini lah, orang perempuan. Lepas tu pula dia kena berdoa kepada Allah banyak-banyak, kena minta Tuhan banyak-banyak lah. Dia penyakit ni orang panggil penyakit dia punuh, rusak mental. Jadi dah berubah orang panggil. Jadi asal orang jantan suka orang tina, tapi bila pergi suka orang jantan juga tu jadi kesok punuh rabuk sistem. Jadi nak kena tengoklah. Ini satu benda yang memang uji ya Tuhan lah. Dan kemungkinan dia ada duk duk hajar benda tu. Dia hajar tu ya syaitan masuk. Kalau tak hajar tak apa. Cuma semata-mata ingatlah tu tak apa, tak dosa. Tapi jangan pergi buat tu berdosa lah. Adakah boleh keluar zakat perniagaan sebelum cukup nisab dan haul? Ada ulama kata harus boleh keluar sebelum sampai nisab. Dan hari ini banyak ulama-ulama suruh keluar sebelum nisab kerana nak kepada orang-orang miskin. Contohnya lah, di Malaysia di kapal baru ni sebab corona ni nak suruh keluarkan sebelum sampai haul. Kerana mereka orang miskin ke nak pergi makan kapal masalah ni. Tu. Terus dia hawe baba, saya cil pelamat dai mai. Cil saat ni tu, cil saat ni tu kena tengok kalau hak alkohol hak najis, maka hak najis tak leh lah, dia najis. Dia najis tak leh, dia tak ada najis tak apa. Dia tak najis tak apa, takut najis, dia najis tak leh. Cari cil kena tanya demo, kita tak pasti kata dia najis. Hak buat pada najis atau tidak. Najis ni tak kira, benda-benda najis tak boleh dah semaya. Setara itulah. Penyakit COVID ni adakah musim sahaja atau selama-lamanya? Dia panggil azab. Dia azab ni. Sebab penyakit wabak ni azab. Hadis Nabi SAW, Siti Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi tentang salah ta'un. Nabi ta'azabun yab'athuhu Allah ala man yasha' wa ja'alahu rahmatal mu'minin. Tuhan jadikan rahmah pada orang mukmin, dah jadi azab di atas mereka yang dia nak. Tuhan nak hantar kepada dia, maka jadi azab di atas orang itulah. Dan insya-Allah kita rasa tak lama lah, insya-Allah tak lama. Kita mohonlah di rumah kita ni rasa tak apa, insya-Allah. Seminggu dua lagi tak apa rasa. Sebab hari ni pun tak bertambah lah. Kalau dia katuk semua tak apa. Jangan hak luar masuk, luar tubik tak apa. Lepas tu dia kum boleh. Ada dalam ni. Ada di hospital ni. Fubat hingga tu. Habis lepas tu tak apa. Boleh buka. Bandar hak ni tu. Fauzan Azwan. Assalamualaikum Baba. Doakan kami di Malaysia ya. Ya insyaAllah. Allah marfa' anna kull bala'i dunia wal akhirah warfa' anna wabak corona insyaallah, amin ya rabbal alamin. Minta Tuhan kak pada kita saat ni tu wabak corona lah, insyaallah. Insyaallah saya akan bersama Pak kita ni 15 minit lagi. Dan siapa dah nak tanya tu sila tanya, boleh lagi lah. Dan kita masih nak tanya tu sila tanya boleh. Sementara ada tunggu ni lah. Muftirat as-siyam, perkara-perkara yang batalkan puasa. Pertamanya iaitu makan, minum, semua saat itu batal puasa. Telah ijma' ulama dia tak haram makan, minum dia tak hari puasa apabila adalah ia sengajalah. Kalau lupa tak apa. Sengaja tak boleh sebab Tuhan sebut kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr thumma timmus siyama ilal lail. Hendaklah kamu makan dan kamu minum hingga ternyata bagi kamu benang putih itu naik fajar daripada benang hitam. Thumma timmus siyama ilal lail. Sebab tu tak boleh makan di siang hari, tak boleh. Dan apabila seorang itu makan, maka batal lah puasa dia. Kalaulah seorang saat itu ada makan hak lebih-lebih duduk di celah-celah gigi dan
air liur bercampur dengan tak ada kosak, ada sikit-sikit turun sekali dengan air liur, maka tak batal sok ni kalau dia tak boleh beza lah. Tak boleh beza, tak boleh mamoh. Kerana pada ketika tu dikirakan ma'zur, dikirakan uzur lah. Tapi kalau dia saat itu boleh buat dan beza dan dia telan dengan sengaja, maka pada ketika tu batal puasa dia. Lah tu. Dan jikalau dituangkan air dalam halqum, dalam keadaan paksa, kena bangkap paksa atau setengah ketika igma, ketika pitah atau ketika tidur, tak batal. Kerana tak ada kosak dan tak ada buak, orang panggil. Bila tak ada buak, tak ada kosak, maka tak batal lah. Dan sebab tu juga orang dipaksakan supaya dia saat itu dipaksakan dia makan minum, maka tak batal juga. Kalau bangkap kan tak ada ikhtiar kan. Tapi kalau lupa ni tak batal semata-mata sebab ada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kata, man nasiya, siapa lupa wahwa shaim, sedang dia puasa, fa akala wa syariba, maka dia makan atau minum, falyutimma saumahu, maka hendaklah sempurnakan puasa dia. Fa innama at'amahu Allah wa saqah, maka sungguhnya itu telah diberi makan kepadanya oleh Allah dan Allah Taala tuang kepadanya. Dan satu riwayat lagi, man akala nasian, siapa makan dalam keadaan lupa, atau syariba nasian, atau minum dalam keadaan lupa, fala yuftiru, maka tak buka, tak batal, fa innama huwa rizqun, maka iaitu rezeki, razaqahu Allah Taala, yang telah rezeki kepadanya oleh Allah. Dan tak ada kena qada, tak kena bayar kifarat atas lupa. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi, man aftara, siapa yang buka puasa fi syahr Ramadan, pada bulan Ramadan nasian, dalam keadaan lupa, fala qada wala kafarah, maka nasian tidak ada qada dan tidak ada kifarat lah. Lah tu deh. Dan insya-Allah lah. Amalan ni tu setakat tu dululah, dan siapa yang rasa nak tanya tu boleh lagi lah, kita ada berapa minit lagi, nak sampai pukul 10 minit lagi. Siapa yang ada ingin nak tanya, nak berkongsi dengan saya, bolehlah insya-Allah, dan kita sama-sama berdoa kerana di hari ni banyak dah hubung lagi, ustaz lah mana ni dok nak puasa, dok nak semaya Jumaat, macam-macam lah. Dah, tobat ke dululah. Buatlah mana. Ya payah juga, ya kadang-kadang hak ni tu orang demo ni tak se banyak, tak se kita semaya dah pada asal. Apa kata orang berakat lah ni, enggak selalu dah. Baik tepek ketai-ketai, tak ada anulun dah, gitu. Dah, tak ada gah. Lah tu. Buat kita buat kita sendiri, ya gitu. Ada siapa yang nak tanya lagi saat itu, silakan. Dan saya rasa tak ada dah berkali. Nanti nak tengok sekali lagi. Jadi dari mana tanya apa ni? Ya isteri Nabi dah pergi. Isteri Nabi ni ada sebelah, tapi tekah yang beripu benar-benar tu, ya adalah tekah yang beripu benar-benar tu, iaitu tekah beripung saat ni tu. Sembilan tu ada lah. Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zam'ah, Hafsah binti Umar, Zainab binti Khuzaimah, Aisyah binti Abi Bakar, Juwairiyah binti Al-Haris, Zainab binti Jahash, Ummu Habibah binti Abi Sufyan, Maimunah binti Al-Haris, Sufayyah binti Huyay. Lepas tu Ummu Salamah binti Abi Umayyah,
Ya sebelah semualah, tapi dia tekah dia beripun semua tu 9 tu ada tekah beripun semua 9. Lah itulah. Rasa tak ada dah. Bila tak ada tu banyak itulah saja malam ni. InsyaAllah kita itulah saja. Ada apa lagi ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.